Okay, hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kita dalam program E-Belajar Matematik bagi tingkatan 2 bab 11. Tajuknya ialah Transformasi Isometri. Okey, saya guru anda pada hari ini Puan Malihah binti Mat Yusof dari Sekolah Menengah Kebangsaan Malin. Okey, hari ini cikgu akan menerangkan tentang standard kandungan 11.3 iaitu pantulan. Cikgu harap anak-anak semua dapat mengenal pantulan pada akhir pembelajaran hari ini. Yang kedua, memeliharkan pantulan menggunakan pelbagai perwakilan. Yang ketiga, cikgu harap anak-anak semua dapat menentukan imej dan objek bagi satu pantulan. Dan yang terakhir, menyelesaikan masalah yang melibatkan pantulan. Okey. Bagi anak-anak yang ada buku, awak boleh buka muka surat 219. Okey, kita akan pergi kepada 11.3.1 iaitu pantulan. Okey ya, sekejap cikgu bukakan dia. Okey, ini adalah pantulan. Okey, pernahkah anda semua melihat cermin? Pernah tengok tak cermin? Kat rumah semua orang ada cermin kan? Hari-hari kita akan tengok cermin, nak sikat rambut dan nak betul tudung. Okey, bila kita lihat cermin, apa yang kita nampak dalam cermin tersebut? Okay, mestilah kita lihat rupa paras kita yang cantik, yang sempurna. Okey, imej dalam cermin itu adalah satu pantulan. Okay, pantulan ialah transformasi yang berlaku apabila semua titik pada satah dibalikkan dalam satah yang sama pada satu garis. Okey, dia adalah transformasi. Okey, dan dibalikkan pada dalam satah yang sama pada suatu garis. Garis tersebut dinamakan paksi pantulan. Okey ya. Okey, mari kita mengenal pantulan. Okey, apa itu pantulan? Objek dan imej berada pada sebelah bertentangan dengan paksi pantulan. Maksudnya kalau saya objek, depan ni adalah imej. Dia bertentangan, berhadapan. Okay, yang kedua, objek dan imej mempunyai jarak serenjang yang sama. Dia mesti sama dari paksi pantulan. Okey, objek kepada paksi pantulan mesti sama jaraknya imej kepada paksi pantulan. Ketiga, bentuk dan saiz imej adalah sama dengan objek. Bentuk dia samalah, kalau segitiga, segitiga. Kalau bulatan-bulatan, saiz dia pun sama, tak besar dan tak mengecil. Okey, tetapi orientasinya songsang. Okay, maksudnya terbalik. Okey, kalau cikgu angkat tangan kanan, maka dalam cermin kita akan nampak kita seperti mengangkat tangan kiri. Okey, imej bagi suatu titik yang ada pada paksi pantulan ialah titik itu sendiri. Dia tak boleh berubah titik yang lain. Okey, mari kita lihat objek dan imej di bawah satu pantulan menggunakan GeoGebra. Okey. Siap ya? Buka tulisan GeoGebra. Okey. Okey, katakan cikgu ambil satu poligon. Okey, segitiga lah. Okay, satu segitiga bersudut tegak. Okey, segitiga ni cikgu nak pantulkan dia, nak reflectkan dia pada paksi Y. Nak pantulkan kepada paksi Y. Okey, reflect about a line. Okey, ini adalah perisian GeoGebra. Awak boleh download dan awak boleh main dengan GeoGebra ni.
nak tengok pantulan dan semua sekali transformasi isometri boleh gunakan GeoGebra. Dikatakan poligon ini dipantulkan pada paksi Y. Okey, di sini kita dapat dia punya hasil, iaitu poligon yang telah dipantulkan ini dinamakan sebagai image. Okey, awak kena tahulah sebelum ni awak dah belajar image mesti ada dia punya huruf ni kita tanda dengan prime lah. A prime, B prime dan C prime, koma atas. Okey, yang pertama dia kata mesti berada bertentangan. Okey, satu belah kiri, satu belah kanan, ciri dia. Okey, yang kedua mesti jarak dia kepada paksi pantulan ni sama jarak dengan image dia. Objek pada paksi pantulan adalah sama dengan image kepada paksi pantulan jarak dia. Okey, kita kira kotak 1, 2, 3, 4. Okay, ini image, ini objek kepada paksi pantulan. Okey, ini image kepada paksi pantulan 1, 2, 3, 4. 4 kotak juga, jadi jaraknya mesti sama. Okey, ketiga, saiz bentuk mesti sama. Ini segitiga, ini segitiga. Tak bolehlah objek segi 4 jadi segitiga. Itu bukan pantulan pula. Okey, tetapi dia songsang. Awak nampak songsang ni. Kalau tak songsang tu macam translasi yang awak dah belajar lah. Kalau tak songsang, kalau sini B, belah kiri pun B. Tapi bila dikata songsang, okay, sini C, sini pun C. Dia belah, kalau ni belah kanan C, tapi yang sini belah kiri B, C. Dia jadi songsang terbalik. Okey. So ini adalah ciri-ciri bagi pantulan. Okay, kita nak tengok balik. Okey. Okey, katakan cikgu ambil satu poligon. Okey, segitiga lah. Satu segitiga bersudut tegak. Okey, segitiga ni cikgu nak pantulkan dia, nak reflectkan dia pada paksi Y. Nak pantulkan kepada paksi Y. Okey, reflect about a line. Okey, ni adalah perisian GeoGebra. Awak boleh download dan awak boleh main dengan GeoGebra ni. Nak tengok pantulan dan semua sekali transformasi isometri boleh gunakan GeoGebra. Dikatakan poligon ini dipantulkan pada paksi Y. Okey, di sini kita dapat dia punya hasil, iaitu poligon yang telah dipantulkan ini dinamakan sebagai image. Okey, awak kena tahulah sebelum ni awak dah belajar image mesti ada dia punya huruf ni kita tanda dengan prime lah. A prime, B prime dan C prime, koma atas. Okey, yang pertama dia kata mesti berada bertentangan. Okey, satu belah kiri, satu belah kanan, ciri dia. Okey, yang kedua mesti jarak dia kepada paksi pantulan ni sama jarak dengan image dia. Objek kepada paksi pantulan adalah sama dengan image kepada paksi pantulan jarak dia. Okey, kita kira kotak 1, 2, 3, 4. Okey, ini image, ini objek kepada paksi pantulan. Okey, ini image kepada paksi pantulan 1, 2, 3, 4. 4 kotak juga, jadi jaraknya mesti sama. Okey, ketiga, saiz bentuk mesti sama. Ini segitiga, ini segitiga. Tak bolehlah objek segi 4 jadi segitiga. Itu bukan pantulan pula. Okey, tetapi dia songsang. Awak nampak songsang ni. Kalau tak songsang tu macam translasi yang awak dah belajar lah. Kalau tak songsang, kalau sini B, belah kiri pun B. Tapi bila dikata songsang, okay, sini C, sini pun C. Dia belah, kalau ni belah kanan C, tapi yang sini belah kiri B, C. Dia jadi songsang terbalik. Okey. So ini adalah ciri-ciri bagi pantulan. Okay, kita nak tengok balik. Okey, seterusnya kita akan lihat apakah itu simetri. Okey, dalam pantulan juga kita kena tahu ada simetri. Okey, apakah simetri dalam pantulan? Simetri ialah satu padanan dari segi saiz dan bentuk di antara
satu bahagian atau sisi suatu arah objek. Dia adalah padanan. Okey, padanan dari segi saiz dan bentuk. Kedua, simetri. Garis simetri ialah garis yang membahagi satu bentuk kepada dua bahagian yang kongruen. Maksudnya dia mesti sama. Contohnya kertas ni lah. Okey, contohnya cikgu ada kertas ni. Okey, ini dipanggil garis simetri. Yang ni pun awak dah belajar. Okey, so dia adalah dua bahagian yang kongruen. Okey, garis ini ialah pembahagi dua sama serenjang. Okey, bagi garis yang menyambungkan objek dan imej. Dan garis simetri ialah paksi pantulan bagi imej dan objek. Okey, so apakah sifat imej bagi pantulan? Okey, kalau anak-anak semua dah faham, imej dia ada sifat-sifat tertentu. Okey, yang pertama, dia mesti sama bentuk dan sama saiz dengan objek. Kalau kita buat perbandingan dengan objek, dia mesti sama saiz dan dia mesti sama bentuk. Okey, kedua, imej mempunyai orientasi berbeza. Tadi sama bentuk dan sama saiz, tapi orientasi dia berbeza. Dia bersongsang sisi dan membentuk imej cermin antara satu sama lain. Okey, dia seperti cermin lah. Okey, tengok gambar ni ya. Okey, contohnya budak perempuan ni, ini dia punya imej. Belah kiri ni dia punya objek, belah kanan ni dia punya imej. Nampak? Bila objek angkat tangan kiri, seolah-olah imej dia mengangkat tangan ke kanan. Okay, itu yang dinamakan songsang. Okey, seterusnya kita akan lihat contoh 13. Okey. Antara corak yang berikut, yang manakah menunjukkan orientasi pantulan? Okay, kita lihat yang ni. So, kita nak tahu yang mana orientasi pantulan. Lihat yang pertama dan kedua, sama bentuk dan sama saiz. Adakah dia songsang sisi? Ya, dia songsang sisi. Maka, dia adalah pantulan. Okey, kedua, sama bentuk, sama saiz. Tapi dia tidak songsang. Maka dia bukan orientasi pantulan. Contoh yang ketiga, okey, dua bentuk yang sama bentuk, sama saiz, adakah dia songsang? Ya, dia songsang. Nampak? Depan bertemu depan, muncung depan ni bertemu dengan muncung depan. Maka dia adalah orientasi pantulan. Ya? Okey, kita nak lihat penerangan tentang pantulan. Macam mana kita nak menerangkan tentang pantulan? Dalam rajah berikut, segitiga M' ialah imej kepada segitiga M di bawah suatu pantulan. Huraikan pantulan tersebut. Okey, so macam mana kita nak huraikan pantulan ni? Okey, warna pink adalah objek, warna hijau adalah imej. Okey, di manakah dia dipantulkan? So, kita kena cari paksi pantulan. Macam mana nak cari paksi pantulan? Let's say kita ambil this point. Okey, titik ni. Okey, kemudian titik tersebut dipantulkan menjadi titik di bawah ni. Kira kotak dia. 1, 2, 3, 4. Okey. So, 4 kotak. Jadi, bila kita bahagi 2, maka kita dapat tengah-tengahnya di sini. Okay. So, titik di belakang ni juga, sama juga. Kita buat objek, dia punya imej di bawah. 4 kotak juga, bila kita bahagi tengah di sini, dia punya paksi pantulan. So, paksi pantulannya adalah pada paksi X. Okey. Jadi, objek M dipantulkan pada paksi X. Okey. Kita lihat contoh yang kedua. Objek warna pink, imej warna hijau. Okey, di manakah paksi pantulan tersebut? Okey, objek M dipantulkan kepada, kalau awak faham, awak dah nampak dah. Pada paksi Y, sebab 2 kotak. Okey, sebelah kiri objek kepada paksi Y 2 kotak, imej kepada paksi Y pun 2 kotak.
Kotak setiap titik tu memberi paksi pantulannya pada paksi Y. So, objek M dipantulkan pada paksi Y. Okey, faham ya semua? Okey, so kalau ada buku teks, kita boleh pergi kepada muka surat 220, iaitu kita nak menentukan imej dan objek bagi suatu pantulan. Contoh 16, lukis imej bagi segitiga ABC di bawah pantulan pada garis LM. Okay, ini objek. Kita nak lukis dia punya imej apabila dipantulkan pada garis LM. Okay, cara dia ialah kita pilih mana-mana bucu dan bina garis serenjang dari bucu tersebut ke garis LM dan panjangkan melebihi paksi itu. Okay. Katalah kita garis ke sini. Satu kotak. So, kita panjangkan. Jadi, kat sinilah titik yang kita gerakkan tadi adalah titik, kita pantulkan adalah titik B. So, sini adalah B prime. Dia punya imej bagi B. Titik B. Okey. Selarikan garis tersebut kepada semua bucu. Okey, yang lain. Okey. So, bucu-bucu yang lain pun kita kena buat. Okey, ke paksi pantulan 4. Okey. So, 1, 2, 3, 4 kita sambung. Jadi ke sini pun 4 Sekejap, 4. Okay. Stop. 1, 2, 3, 4. Okay, good. Okay. Kemudian A pun. 1, 2, 3, 4. So, 1, 2, 3, 4. Okay, kalau awak boleh lihat, tak payah awak tak perlu yang buat garisan. Okay, so kita tengok tentukan jarak bucu masing-masing dari paksi. Tandakan jarak yang sama dari paksi di atas garisan yang dibina. Okey, kita tengok di sinilah lebih clear, lebih besar. Okey, so kita akan buat B tadi satu kotak, so B prime berada di sinilah. Okey, so ini B prime. Okey, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4 kotak. Okey, so di sini adalah A prime. Okey. Kemudian kita kira C. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. So, di sini adalah titik C. Okey. Di sini ialah C. Okey, jadi kita boleh sambungkan semua bucu-bucu itu membentuk segitiga. Okey, awak kena ikut garisan lah. Betul-betul Okay, jangan buat freehand pula. Awak kena pakai pembaris. Ini adalah dia punya imej bagi ABC di bawah pantulan pada garis LM. Okey, so kita nak pergi kepada yang terakhir iaitu menyelesaikan masalah yang melibatkan pantulan. Dalam rajah di sebelah M prime ialah imej bagi M. Okey, dia adalah imej bagi M di bawah satu pantulan. Tentukan koordinat P prime di bawah paksi pantulan yang sama. Okey, dia bagi objek dengan imej dia dah bagi, tapi dia tak bagi paksi pantulan. So, untuk mencari P prime di bawah pantulan yang sama, kita kena cari dulu dia punya paksi pantulan. Okey, So, paksi pantulannya kita tahu. Okeylah, kita boleh buat macam tadi titik kita buat secara serenjang. Okey, kita tahu tengah-tengahnya di sini. Okey, belah sini pun sama, tengah-tengah. Okey. Jadi kita boleh buat satu garis lurus. Kita tak lurus garis cikgu, awak ini cikgu buat pakai freehand. Awak tolong buat pakai pembaris Okey, jadi ini adalah dia punya paksi pantulan. Okey, jap cikgu cuba bagi dia lebih lurus. Okey. Okey. So, kuranglah. Okay, so awak tengok, awak lihat P ini kepada paksi pantulan ini jaraknya adalah 2 kotak secara serenjang. Kita akan kira 2 kotak ke bawah. Jadi P prime akan berada di
sini Ni titik P prime. Okay. So ini adalah titik P prime. Okey, jadi macam mana kita nak baca koordinat? Kita lihat paksi X dulu, iaitu negatif 3. Titik ini berada di negatif 3, negatif 1. Jadi, dengan paksi pantulan Y sama dengan 1, sebab tadi kan kita dapat Y sama dengan 1, koordinat P prime ialah negatif 3, negatif 1. Okey, so itu adalah cara kita nak menyelesaikan pantulan. Okey, so bentuk soalan bagi pantulan. Okey, antara soalan-soalan yang selalu ditanya yang berkaitan dengan pantulan, dia suruh kita tentukan sama ada suatu pasangan gambar rajak ialah pantulan ataupun tidak. Macam yang tadilah cikgu buat yang pertama, contoh yang pertama tadi, bagi bentuk heksagon. Okey, adakah dia pantulan? Kita kena lihat dia punya saiz dan juga dia punya orientasi serta dia punya bentuk. Yang kedua, lukiskan imej pantulan bagi suatu objek. Okay, dia suruh lukis imej, dia bagi objek, dia bagi paksi pantulan, kita kena lukis. Okay, yang ketiga, lukis paksi pantulan apabila diberi objek dan imej. Kita kena cari paksi pantulan. Yang keempat, tentukan koordinat titik imej. Sama ada dia suruh lukis ataupun dia minta hanya koordinat. Okay, dan huraikan suatu pantulan. Tak apa, kita akan lihat satu-satu soalan ni. Okey, sebagai kesimpulan akhir kita nak lihat ke-5 jenis soalan tersebut. Okay, soalan yang pertama. Okey, tu jenis yang pertama dia suruh tentukan ya ataupun tidak ini pantulan. So, dia adalah satu pantulan lah. Nampak Objek ni, saiz dia sama, orientasi dia songsang, bentuk dia sama. Sama juga dengan Q dan Q prime, kuning dan biru turquoise. Okey. Jadi dia adalah satu pantulan. Okey, contoh soalan yang kedua. Okey. Dia minta kita tentukan paksi pantulan. Okey, macam mana kita nak tentukan dia punya paksi pantulan? Okey. So kita akan lihat imej dengan objek. Okey. So, titik objek di sini, kita sekurang-kurangnya cikgu nak awak ambil 2 titik sekurang-kurangnya supaya kita boleh sambung di manakah tempat paksi pantulan. Okey, kalau kita lihat objek dengan imej ni jarak dia 2 kotak. So, ini adalah dia punya tengah dia sebagai paksi pantulan. Okey, katalah cikgu ambil titik ni pula. Okey. So, di antara objek dengan imej ni, objek nak pergi dengan imej ni, dia berada 3 kotak. So, kita akan ambil 1,5. Lebih kurang di sinilah. Okey, kalau tak puas hati lagi, ambil lagi titik yang lain. Katakan cikgu ambil titik ni. 1, 2, 3, 4. Okey. Dari objek ke imej 4 kotak. Jadi, tengah-tengahnya adalah 2. 1, 2, 3, 4. So, di sinilah punya garisan. So, kalau kita sambungkan garisan tersebut, dia berada di sini. Ini adalah paksi pantulan. Okey, sekarang ni dia suruh kita lengkapkan. Okey, di bawah pantulan ni lengkapkan poligon tersebut. Ada berapa sisi? 1, 2, 3, 4. Okey, ini adalah segi 4 yang tak sama sisi lah. Okey, di bawah pantulan kepada paksi A dan B. Ada garisan A dan B. Okey. So, S prime dan R prime dia dah bagi. Kita hanya perlu mencari P prime dengan Q prime. Okey. So, kita akan lihat. Okey, kat sini ada 2 cara. Awak boleh kira kotak ni. Yang pertama, cara pertama. 1, 2, 3, 4 setengah lah. 4 setengah. Kemudian kita kira naik ke atas. Okey. Setengah. 1, 2, 3, 4. Okey. Di sini. Titik P prime. Okey. Dia adalah P prime. Okey. Satu lagi cara. Kita lihat sisi S ni. Ada berapa kotak? 1, 2, 3, 4,
5, 6. So, kita kira ke sini 1, 2, 3, 4, 5, 6. So, betul lah P prime di sini. Okey. So, kita boleh gariskan. Okey, kat mana pula titik Q? Okey. Titik Q boleh juga kita kira 1, 2, 3. 3 setengah. Setengah ni. Okey, ambil setengah ni jadi 3. 1, 2, 3. So, Q berada di sinilah Q prime. Okey, di sini adalah Q prime. Okey, bila kita sambungkan, dia akan jadi macam ni. Okey. So, kita lihat, kita nak semak balik. Betul ke apa yang kita lukis? Awak lukis elok-elok dekat pembaris. Okey, P kepada Q 2 kotak. Okey, P prime kepada Q prime juga 2 kotak. Okey, ini bila dia suruh kita lukis image. Okey. So, sekarang kita nak lihat yang ketiga. Cari koordinat P di bawah pantulan yang sama. Okay, tadi kita dah cari garis pantulan tadi berada di tengah-tengah ni. Sekejap dia terlampau halus. Okey. Kita lagi sini. So, bila P di sini, kita akan pantulkan kepada garis tersebut. 1, 2. So, 1, 2. So, P prime berada di, apa koordinat dia? 4. Di sini P prime 4CX, 4. 4CY adalah kosong. So, koordinat P prime ialah 4, 0. Okey. So, itu adalah 4 jenis soalan yang berkaitan dengan pantulan. Okey, so mari kita lihat kerja rumah anda. Di buku teks, awak boleh buat muka surat 222. Jom cuba 11.1, soalan 1 hingga 8. Okay, kalau ada sebarang masalah, awak boleh tanya cikgu masing-masing ataupun awak boleh telegram dekat cikgu lah. Okay, terima kasih Okey, sehingga kita berjumpa lagi pada video yang akan datang pada bab yang lain. Jangan jemu untuk belajar. Okey, bye. Jumpa lagi.